صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. Ataupun saya boleh sini je. Macam ni. Saya sini. Tak lihat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Buh tu bayar. Sampai sakit telinga tak lama. Lepas tak ada ni. Dia rosak ni. Oh, nanti kita beli lain. Tak ni. Cik, Saya buka tengkor je. Belakang. betul. Coba ni. Saya buka belakang tengkor. Tak sakit. Buka belakang ni. Minta maaf lah. Saya tak boleh pakai ni sikit telinga. Tak kuasa pegang. Allah. Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adriki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini
Mudah-mudahan majlis ini sentiasa dilimpahi dengan rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terlebih dulu terima kasih pada Tuan Imam Ustaz Salahuddin dan juga seluruh ahli tengkuasa masjid yang telah memberi ruang pada saya untuk berkongsi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama untuk kita semua, insya-Allah pada setiap hari Sabtu minggu ketiga macam mana, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya pun tak tahu nak baca kitab apa, sebab saya ni kitab yang saya baca di sebuah tempat, saya tak baca tempat lain. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk cari-cari kitab. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Zakir tunjuk kitab yang dia terjemah daripada himpunan Hadis 40 yang telah pun disusun oleh seorang ulama Al-Azhar, iaitu Dr. Omar Hashim, satu ulama besar di Azhar, yang telah pun kitab dia diterjemahkan dan dihuraikan oleh Ustaz Zakir. Cuma kitab ni tak keluar lagi, tak cetak lagi. Jadi saya dah ada dapat kat saya ni, jadi saya nak mula baca dah, insya-Allah. Yang pertama, kita hadiah sekali Al-Fatihah kepada penyusun kitab ini, iaitu Dr. Omar Hashim, hafizahullah wa ra'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada penterjemah kitab ini dan pensyarahnya, iaitu Fadil Ustaz Zakir Abdul Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita berada pada hadis yang pertama, iaitu tajuknya Tafaqquh fid din. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah ni ketinggiannya ialah kerana dia ialah seorang yang telah pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipilih dia untuk termasuk dalam di antara penulis-penulis wahyu Rasulullah. Jadi subhanallah, walaupun dalam sejarah berlaku pertikaian di antara Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadi kita ni jangan termasuk dalam pertikaian itu. Walaupun orang membantai Sayyidina Muawiyah, menghentam Sayyidina Muawiyah, tapi kita tahu tak lepas sahabat. Sebagai contoh, bismillahirrahmanirrahim, sahabat ni mereka berautoriti untuk berijtihad dalam sesuatu ijtihad. Kita tak boleh menyamakan mereka dengan kita. Sayyidina Muawiyah ni, orang setengah orang dia panggil Muawiyah ya. Sayyidina Ali dia sebut Sayyidina Ali. Bila tang Sayyidina Muawiyah dia sebut Muawiyah ya. Jadi kita kena sebut depa juga dengan Sayyidina. Sebabnya kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi ni mereka telah pun dijanji oleh Nabi dengan syurga. Perpadukan hadis, ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum.
Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat-sahabatku seperti bintang. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana seorang yang kamu jadikan mereka sebagai ikutan, kamu akan dapat petunjuk. Itulah kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Krisis yang berlaku di antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali ini ialah masalah yang berkaitan dengan ijtihad. Isunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu telah melantik Sayyidina Muawiyah menjadi gubernur di Syam pada ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Bila dia duduk di Syam, gubernur ni macam menteri besar. Tanah jajahan dia yang dia perintah itu ialah negeri Syam. Negeri Syam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah negeri yang bersebelahan dengan negara Rom. Dengan Rom. Baik. Perkara pertama yang telah menjadi suatu kejutan pada umat ialah kerana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika dia menjadi gubernur di Syam, dia sudah tukar cara hidup dia. Pakai jubah elok-elok, pakai saban hebat, berkenderaan hebat, dan ada istana juga. Berbeza dengan kehidupan mereka zaman Rasulullah. Jadi bila mana perubahan hidup yang dia telah buat dalam hidup dia ni dipercakapkan oleh orang, sehingga kan orang duk cakap ni, orang duk daripada mulut ke mulut sampai kepada pengetahuan khalifah, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai kepada Sayyidina Umar kata, aku nak pergi tengok betul tak orang duk kata dia macam ni. Zaman tu tak ada orang ambil gambar. Kalau tidak ambil gambar, hantar terus ya. Tapi oleh kerana zaman tu tak macam tu, tak kena pergi tengok sendiri. Betul tak cara hidup dia, gaya hidupnya tak macam zaman Rasulullah lah. Sayyidina Umar waktu pergi ke Syam tu, dia masih mengekalkan cara hidup seperti zaman Rasulullah. Baju selai, di antara dada dan dada, di antara bau dan bau 13 tampung. Tu Sayyidina Umar. Bukan tak boleh tukar baju, tapi satu gaya hidup membantah gaya hidup keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tunjuk protes terhadap kehidupan yang melebihi kehidupan di dunia, melebihi akhirat. Baju tampung tu bukan nak abang kata lekeh sangat. Aku nak protes kehidupan di dunia ni tak boleh hebat. Nah tu ya. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi. Sampai di Syam, kalaulah Sayyidina Muawiyah ni dia tak buat kerana Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia tak buat gaya hidup pakai elok hebat itu kerana Allah, tentulah dia akan tukar. Macam mana Sayyidina Umar pakai, dia akan pakai macam tu balik. Tapi tak, dia maintain, dia pertahan. Bila Sayyidina Umar sampai di Syam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara pertama yang Sayyidina Umar tanya, pasal apa hang pakai macam ni? Salam-salam assalamualaikum tu, waalaikumsalam, soalan pertama, pasal apa hang pakai macam ni? Pasal apa? Tanya hak tu dulu, sebab tujuan main nak tengok hak tu, tak ubah, tak lapik lah, terus tanya, pasal apa hang pakai macam ni? Soalan senang. Kata Sayyidina Muawiyah, Amirul Mukminin, saya jadi penguasa di sebuah negara yang bersebelahan dengan negara Rom.
Rom ni dia ada raja, dia panggil Kaisar. Kaisar ni raja Rom. Cuba tengok cara mereka pakai, cuba tengok kenderaan mereka, cuba tengok istana mereka. Kalau saya pakai macam tu, saya akan dilekehkan oleh orang Rom. Itu ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau saya pakai macam tu, saya akan dilekehkan oleh orang Rom. Maknanya saya pakai ini kerana Islam. Okey, apa komentar daripada Sayyidina Umar? Jawapan Sayyidina Umar satu je, Allahumma salli alaihi wasallam. Persiapkan jawapan yang sama di hadapan Allah. Maknanya jawab macam ni juga di hadapan Tuhan esok, insya-Allah Amirul Mukminin. Itu pertama dah dia sudah pun masalah Sayyidina Muhammad beristihad yang membawa kepada istihad yang seterusnya. Baik, bila wafat Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, berlakulah pertelingkahan di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Pertelingkahan tu ialah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali nak mengekalkan pusat pentadbiran negara Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata Sayyidina Muawiyah, tak boleh, dia kena di Syam. Sebabnya Syam sudah jadi center, negara Islam dah luah. Tani kena jadi pusat pentadbiran negara Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Contoh, pasal apa? Senang mudah kita faham. Pasal apa Kuala Lumpur jadi ibu negara Malaysia? Sebab dia center. Pasal apa Jakarta jadi ibu negara kepada Indonesia? Sebab dia center. Jadi orang yang ujung boleh mai, orang hak ujung tu boleh mai, mudah. Itu pendapat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anha. Tani kita kena bina di sini. Peradaban kena mula di sini. Pusat pentadbiran mesti mula di sini. Buat situasi ketika ni. Ini subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, berlakulah perang Siffin. Jadi Sayyidina Muawiyah kata dia betul, Sayyidina Ali kata dia betul. Baik. Jadi untuk mengetahui hak mana yang betul ni dalam situasi terkini, bukan situasi dulu, situasi sekarang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila nak tahu hak mana betul, dia kena fight. Bila fight, itulah berlaku perang Siffin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam berlaku perang Siffin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di akhirnya ramai yang korban mempertahankan prinsip dan ijtihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau betul ijtihad, dapat 2 pahala. Kalau salah ijtihad, dapat 1 pahala. 2 pahala. Yang pertama pahala ijtihad, Allah bagi 1 pahala. Yang kedua pahala betul, Allah bagi 1 pahala. Bila nak lawan tu, bila berlawan tu, nak berat menang pada sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi Sayyidina Muawiyah ni dia orang politik. Pada dia, pendapat dia betul dan mesti menang. Jadi ketika tu belah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala angkat bendera. Angkat bendera, angkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak Quran di hujung lembing. Maknanya, bahasanya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bertelingkah dalam apa-apa perkara, balik pada Al-Quran, balik pada Rasulullah, balik pada hadis. Bila pihak Sayyidina Muawiyah angkat Al-Quran, pihak Sayyidina Ali tunduk. Maknanya faham kata kita kena balik kepada Al-Quran dan hadis. Tapi belah Sayyidina Muawiyah ni, Sayyidina Muawiyah ni politik tinggi. Kalau ikut tu dia kalah lah. Akhirnya buatlah satu majlis tahkim.
Belah Sayyidina Ali melantik satu orang jadi wakil. Belah Sayyidina Muawiyah angkat satu orang jadi wakil. Jadi hak ni tolong mesyuarat. Jadi macam mana ni kita ni? Dalam keputusan tu tercetus satu keputusan, Sayyidina Ali kena turun, Sayyidina Muawiyah kena turun. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita tengok siapa yang akan dilantik baru. Akhirnya bila Sayyidina Ali balik bihabak kat Sayyidina Ali, dia kena turun. Balik pada Sayyidina Muawiyah pun habak kena turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu politik, waktu tu berlaku permainan politik. Siapa yang nak buat turun siapa dulu? Dia kata belah Sayyidina Muawiyah, belah Sayyidina Ali buat turun Sayyidina Ali dulu. Ketika tu diisytiharkan soalan Sayyidina Muhammad atas keputusan daripada Majlis Tahkim. Keputusannya ialah menurunkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia turunkan Sayyidina Ali. Jadi kawan hak wakil Sayyidina belah Sayyidina Ali mengisytiharkan penurunan Sayyidina Ali. Giliatlah pula dia belah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata wakil Sayyidina Muawiyah, kita semua dah tengok soalan Sayyidina Muhammad, pihak Sayyidina Ali telah pun menurunkan Sayyidina Ali. Dengan ini saya mengangkat Sayyidina Muawiyah. Tu waktu tu kita politik. Jadi berlakulah ketidakpuasan hati di kalangan belah Sayyidina Ali ni. Tapi Sayyidina Ali ni subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad berjiwa besar. Cukup. Kalau kita nak perang sampai mati, sampai kiamat perang. Cukup. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa ganti. Bila mati Sayyidina Ali karamallahu, wafat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, waktu tu konflik lagi. Konflik di antara ada orang yang nak mengangkat Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, masalah Sayyidina Muhammad, dan meneruskan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kalau terus konflik lagi, Sayyidina Hasan sebulan jadi khalifah, dia turun, dia kata tak payah, cukup. Kalau tidak perang habis umat Islam, kalau tidak mati lagi umat Islam. Di atas tasamuh ataupun toleransi Sayyidina Hasan ni yang mewarisi ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Tuhan ganti. Daripada zuriat Sayyidina Ali lah akan lahir pemimpin akhir zaman yang disebut dengan Imam Mahdi alaihi salam. Dan keturunan Imam dan keturunan Sayyidina Hasan yang akan jadi pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ganti anak cucunya menjadi pemimpin demi pemimpin. Itu Allah ganti. Sebab mengorbankan diri untuk umat Islam. Jadi subhanallah, maka berlakulah perjalanan pemerintahan dipanggil Bani Umayyah yang diasaskan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlanjutanlah Bani Umayyah ni berkekalan beberapa lama, masalah Sayyidina Muhammad membawa Islam ke mercu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di antara ketamadunan umat Islam yang ada pada hari ini ialah disambung oleh Bani Umayyah selepas daripada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Taib. Jadi yang meriwayatkan hadis ni ialah insan besar yang bernama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini kata Sayyidina Muawiyah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Walan tazala hadhihi al-ummah ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang Allah menghendaki ia mendapat kebaikan, yufaqihu fid din, Tuhan bagi dia faqih dalam perkara agama, Tuhan bagi dia reti dalam perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kata Nabi SAW, innama ana qasimun, aku hanyalah pembagi. Wallahu azza wa jalla yu'ti, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sebenarnya memberi, yang sebenarnya yang memberi. Dan Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walan tazala hadhil ummatu, sentiasalah umat ini ala amrillah, berada di atas kebenaran, la yadurruhum, tidak mampu untuk memudaratkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang urusan Allah, iaitu sehingga datang hari kiamat. Taib. Yang pertama Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, yufaqihu fid din. Jadi man ni dia panggil adat syarat. Adat syarat ni dia kena ada fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau tak ada jawab syarat, ayat tu orang tak faham. Nabi sebut may yuridillah, siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan. Kalau tak sambung jawab dia, orang tak faham. Kalau berhenti titik tu tak faham. Siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia faham dan reti perkara berkait dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kadang-kadang kebenaran ni dia bercanggah dengan majoriti. Maknanya kadang-kadang ni kebenaran dia sanggah, dia menyanggah arus perdana kebenaran. Kebenaran dia duduk bukan pada majoriti. Kebenaran ni tak ada dua. Kebenaran hanya satu je. Kita tak boleh kata hak ni benar, ni benar. Tak ada. Satu je benar. Sebab itu kata ulama, al-haqqu wahid la yata'addad fabhas anhu bihaq. Kebenaran itu satu. La yata'addad, tidak berbilang-bilang. Fabhas anhu bihaq, carilah kebenaran itu dengan benar. Kita bukan nak tengok siapa menang siapa kalah, tapi kita nak tengok siapa benar. Tu prinsip mencari kebenaran. Kita bukan nak menangkan hak ni, kita bukan nak kalah hak. Kita nak tengok dua-dua siapa betul. Tuan-tuan, maka sebab itu ulama meletakkan satu doa untuk kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu kena baca doa tu. Wahai Tuhan, tunjukkan kebenaran itu ialah kebenaran. Arinal haqqa haqqan, tunjukkanlah kebenaran itu dengan sebenar. Warzuqna ittiba'ah, dan Tuhan rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan, Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong tunjuk kebatilan itu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami dapat menjauhi kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, dalam apa situasi kita minta kita duduk atas kebenaran. Dalam setiap konflik yang berlaku, kita harap kita duduk dalam kebenaran. Yufaqihu fiddin. Kita harap Allah bagi kita suatu kepahaman macam mana agama nak menyelesaikan sesuatu krisis. Semua krisis dalam dunia ni dia mesti selesai dengan agama. Dia tak boleh pakai kepala otak, dia tak boleh pakai akal, dia kena pakai agama. Orang agama kena bersidang, orang agama kena duduk, orang agama kena bincang, orang agama tak boleh ikut orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh zaman lah ni ulama kena duduk jadi satu kesepakatan. Jangan biar orang menentukan keputusan terhadap agama kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi nak betul ni, contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini dibuatkan oleh Sayyidina Muawiyah
dalam konflik yang berlaku tu menang Sayyidina Muawiyah. Makna apa? Kebenaran ialah waktu tu ialah ijtihad Sayyidina Muawiyah. Allahumma salli ala Rasul. Sebab Tuhan bagi pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anha kefaqihan dalam memahami isu berkait dengan umat Islam ketika tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, maka Allah bagi dia faham perkara yang berkait dengan agama dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Dulu dalam tahun zaman 70-an, zaman tak banyak lagi waris-waris anak, ayah-ayah hantar anak ke tahfiz. Sebab tahfiz pun tak ada lagi zaman tu pun. Zaman tu masalah Sayyidina Muhammad kalau hantar anak ke sekolah agama, mungkin orang kata esok nak makan apa. Zaman tu masalah Sayyidina Muhammad. Tapi zaman tu orang Tok Kelin dah hantar anak pergi sekolah agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Macam Tok Wahab dah hantar anak-anak dia ke sekolah agama. Masyarakat sekeliling tak nampak lagi. Selalunya Mata Mahmud ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sekolah, ataupun pondok, ataupun pusat pengajian setempat, orang sekitar tak hantar anak. Orang hak jauh-jauh yang hantar anak. Walik macam tu. Tapi Tuhan dah bagilah kepada Tok Wahab masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Untuk macam mana masalah Sayyidina Muhammad nak melangkah mengatur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada masa depan anak-anak. Maknanya dia menyanggah arus perdana. Hari ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu kata ulama, persiapkan anak kamu untuk zaman dia. Jangan persiapkan anak kamu untuk zaman kamu. Hak ke depan ni, orang tak mengaji agama, dia akan ketinggalan. Orang mengaji agama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab depan ini zaman agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Yufaqihu fid din. Waktu mana orang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak mau hantar ataupun rasa nak makan apa, kalau hantar pi sekolah agama. Orang yang Tuhan bagi kefahaman agama masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi dia fikir yang tak dipikir oleh orang ketika tu. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah maknanya yufaqihu fid din. Siapa yang Tuhan nak bagi dia baik, Tuhan bagi dia faham perkara agama. Contoh lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh lain, di Malaysia ni banyak artis-artis yang berhijrah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak artis-artis yang berhijrah. Maknanya bila mana Tuhan bagi dia jadi baik, berarti Tuhan nak dia, bila Tuhan nak dia mendapat kebaikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kat dia kepahaman dalam perkara agama. Bila nak jadi baik, dia kena mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Condong hati dia kepada mula nak kena Islam. Dia point tu, bila dia nak jadi baik, dia mesti dia nak pergi cari ilmu, nak mengaji, nak pergi hadai kuliah, cari tok guru, jumpa ulama. Tu. Tapi kalau Tuhan tak mau seorang tu mendapat kebaikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai mati pun dia duduk macam tu lah, tak berubah. Berarti Tuhan tak mau dia jadi baik. Ya, alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, kita harap
kita ialah di antara orang-orang yang Tuhan nak kita mendapat kebaikan, insya-Allah. Dan Nabi sebut, wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku ni hanya pembahagi, tukang bahagi. Sebenarnya yang memberi, sebenar-benar memberi ialah Allah. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sudah duduk dalam ilmu Allah terhadap nasib-nasib dan ketentuan-ketentuan kita terhadap perkara-perkara yang baik. Takdir Allah Subhanahu wa taala ni telah tertulis sebelum daripada ada kita lagi. Tuhan tulis dah. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ni nak ikut jalan mana? Jalan baik ataupun jalan sebaliknya? Taib. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu ketentuan Allah pada kita. Jadi maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah datangkan membawa ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pada ketika itu, nabilah sebenarnya, nabilah pada ketika itu yang disebut dengan wa innama ana qasimun, aku hanyalah pembahagi. Sebenarnya yang telah bagi sebenar ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita jadi baik, kita terurus kehidupan berpandu pada agama sebabnya kita dah termasuk dalam doa yang Nabi kita doa hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita pun mendapat hidayah, kita pun mendapat taufik. Contoh macam ni. Orang tu pergi Mekah, berapa kali dia pergi Mekah? Mengikut berapa kali dia menyahut panggilan Nabi Allah Ibrahim hari itu. Ada orang setiap tahun pergi Mekah, ada orang yang setiap tahun 2-3 kali pergi Mekah, ada yang orang seumur hidup hanya sekali pergi Mekah, ada seumur hidup 2 kali pergi Mekah. Ikut berapa kali ketika Nabi Ibrahim lepas bina Kaabah dengan anak Ismail, Allah perintah panggil orang mai tunaikan fardu haji, mentawafi Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, maka kita berapa kali kita panggil, dipanggil kita, berapa kali kita menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali kata labbaika, ya Tuhan, berapa kali itulah kita akan pergi ke Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah Nabi kita mendoakan kita mendapat hidayah, umatnya mendapat hidayah. Allah lah yang telah menulis sebenar-benar taufik dan hidayah di azali hari itu. Bila lahir Nabi akhir zaman, dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan hidayah untuk umatnya. Allahumma salli ala sayyidina. Hidayah yang Tuhan, hidayah ini, hidayah dan taufik yang Nabi doakan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Nabi bahagi-bahagikan, yang Allah beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua perkara yang berkait dengan doa Rasulullah, yang berkait dengan syafaat Rasulullah, semua tu ialah innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selanjutnya Nabi sebut walan tazala hadhil ummatu ala amrillah. Sentiasalah umat ini berada di atas urusan Allah, iaitu kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Musalla sayyidina Muhammad, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Maknanya Nabi kata sentiasalah umat ini, hadhil ummah, khusus umat ini, umat Muhammad ni, ala amrillah, berada di atas kebenaran, berada di atas kebenaran. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelbagai
percubaan untuk menghancurkan, menyelewengkan umat Muhammad tetap tidak akan berjaya. Dia akan tetap duduk di atas amrillah. Yang duk usaha nak mesongkan kita ni Yahudi Nasrani, yang nak melewengkan umat Muhammad ni Yahudi Nasrani. Pelbagai cara nak melewengkan umat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelbagai cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tapi tetap di sana ada satu golongan yang Nabi sebut dengan ta'ifah. Dalam hadis yang lain disebut dengan ta'ifah. La tazalu ta'ifatun min ummati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, zahirina al-haq, yang mereka itu zahir, tampil, timbul, menampakkan diri alal haq, atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak mampu memudaratkan siapa yang cuba menghinakan mereka. Taib. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang hari akhirat, sehingga datang hari kiamat. Kelompok ni dia ada di mana-mana pun. Secara umumnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kampung grup ni ada, dalam negeri ada grup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu taman ada grup ni. Dalam sebuah negara ada grup ni. Dalam dunia ni ada taifah ni. No? Tu janji Rasulullah. La tazalu ta'ifatun min ummati. Taifah tu memberi makna umum. Tak mana duk umat Muhammad, sekalipun ada, contoh kita kata dalam satu jabatan kerajaan, contoh kita kata jabatan kerajaan ni apa-apa sajalah, JPJ ke, polis ke, askar ke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap Tuhan jaga agama dengan ada pok ni. Dalam polis, walaupun polis ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah merupakan satu jabatan yang menjaga kerajaan. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kelompok ni duduk dalam umat Muhammad, walau apa cara sekalipun, contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keputusan kerajaan yang akan merugikan rakyat, contoh tak dipanggil orang-orang agama, jabatan-jabatan agama, polis saja. Sebab polis ni walau macam mana pun akan ikut kerajaan. Tapi janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti polis pada saat itu akan mempertahankan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab janji dalam setiap keputusan terhadap isu agama di akhir zaman yang berpandukan pada hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Tuhan akan bagi kelompok ni faham agama dan settle perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, dalam taman contohnya ada surau. Ada orang baru main duduk di taman tu. Bila main duduk di taman ni, mereka buat cara hidup baru. Salam Sayyidina Muhammad. Mereka bawa budaya mereka di mana tu, main duduk di taman ni, buat cara hidup baru di taman tu, yang menyebabkan keresahan timbul dalam hati penduduk taman. Salam Sayyidina Muhammad. Bang Ali ketika tu JK Surau akan mesyuarat, nak buat macam mana kita ni buat macam mana nak buat ni malam-malam duk main gitar perang buat macam mana ni
Tak pernah ada taman kita macam ni. Timbul susah bersorak, kita kena pergi jumpa, kita bincang tengok. Tu maksud yang masukkan hadis, kumpulan benak ni mesti ada. Soalan senama, mesti ada. Maknanya bila mana ada kebatilan, pasti akan datang kebenaran. Bila mai kebenaran, maka sirnalah kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang kita harap, kita ni termasuk dalam orang yang duduk dalam kebenaran sehingga hari kiamat. Janji Nabi, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang hari kiamat. Selagi mana tak main kiamat, kiamat ni yang ada maksud kiamat ni tak mana? Kiamat ni maknanya kiamat umat Islam, bukan kiamat dunia keseluruhan tu. Tak mana kiamat umat Islam? Tak bila mana di akhir zaman esok, Allahumma salli ala sayyidina. Ni akhir zaman lah, tapi di akhir zaman esok, bila dah habis lah zaman Dajjal pun lepas lah, zaman Yajuj wa Majuj pun habis dah, zaman Nabi Allah Isa pun habis dah. Ketika tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, akan datang satu angin yang warna, satu angin lembut. Angin lembut ni bila mana dia bertiup, dia masuk, dia celah ketiak orang beriman ni, siapa-siapa yang kena angin tu semua tumbang, semua mati. Itu maknanya kiamat umat Islam. Lepas tu dunia akan diperintah oleh orang yang tak kenal Tuhan dah ketika tu. Sampai nama Tuhan pun mereka tak kenal dah. Berarti masjid Tok Keli ni kalau ada orang tak bang dah, sembahyang pun tak ada dah, bang pun tak ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekolah agama, darul hadis, semua tak ada dah. Waktu tu orang buat apa tak tahulah bangunan tu. No? Sampai tak ada orang sebut nama Allah. Azan dah tak berkumandang dalam dunia ni. Masjid dah orang tak guna dah, tak sembahyang dah. Harap-haraplah masjid-masjid hak di Kuala Lumpur, hak di surau-surau tu Allah buka balik. Moga-moga ada kekuatan umat Islam, pihak pengurus, pihak yang mentadbir, Allah beri kekuatan kepada semua untuk segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad, baik seperti mana sebelum ini, insya-Allah. Selagi mana tak sampai angin lembut tu mematikan semua umat Islam, selagi itulah kebenaran akan tertegak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni janji daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mulakan hadis itu dengan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, Allah bagi yang pertama sekali dia faham perkara agama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir sekali, perkara yang berkait dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang yang akan sentiasa mempertahankan urusan Allah. Akan ada orang yang sentiasa mempertahankan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Nah, sebuah hadis yang lain, la yadurruhum man khadalahum. Tak akan mampu sesiapa pun memudaratkan mereka, tak akan mampu. Mereka akan konsisten atas kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina. Saya baru ni diziarahi oleh Ustaz Abid Liu. Saya belajar daripada dia beberapa perkara. Bila kita bersembang, saya mendapat beberapa perkara untuk jadikan pedoman dalam hidup saya. Sebenarnya bila mana kita buat kerja Islam ni, kita buat kerja dakwah ni, perasaan takut tu ada, sebab musuh tu ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri dia sebut, dia dipantau gerak kerja dia, polis ikut ambil gambar, buat laporan masalah sana. Takut tu ada. Dia kata dia mai jumpa dengan tutup guru, para alim ulama untuk mendapat kekuatan, minta nasihat untuk dapat kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah. Taib. Jadi subhanallah, begitu maknanya bila kita buat perkara yang baik, kadang-kadang jadi dilihat tak baik pada pandangan orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jadi macam nak mencabar orang yang sepatutnya buat kerja tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kena ambil tahu, orang miskin di kampung, rumah tak ada, kadang-kadang mencabar orang-orang tu. Jadi subhanallah, masalah sayyidina, dan kadang-kadang kerja tu diganggu, sedangkan orang ni memang kena bantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata bila dia pergi, maka pemimpin setempat kata kami dah bagi bantuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemimpin setempat kata kami dah menguruskan. Dia kata sebenarnya tak seperti yang diungkapkan. Bila minta bantuan, dia perlu prosedur, isi borang ala sayyidina Muhammad, kena tunggu pula. Lepas ni lapang lah. Rakyat bukan, rakyat ni dia nak bantuan segera, lapak kena bantu segera, rumah kena bantu segera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila cek tengok, oh anak dia penagih dadah, tak layak dapat, akhir lapak lah kak. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, itulah cabaran orang yang nak buat baik, tapi tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia konsisten buat kerja tu, la yadurruhum. Orang yang bercanggah dengan dia, kalau betul niat dia, tujuan dia kerana Allah, kalau dia termasuk dalam ta'ifatun yang termasuk dalam umat ini, la yadurruhum man khazalahum, ataupun la yadurruhum man khalafahum, tidak akan mampu sesiapa yang mencanggahi untuk memudaratkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sehinggalah kumpulan-kumpulan yang seperti yang Nabi sebut ni akan terus berkekalan dan wujud sehingga hari kiamat. Jadi kita harap kita ni termasuk dalam kelompok yang Nabi sebut ni, yang Nabi kita banggakan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelompok ni, kalau taifah ni yang menyebabkan mereka zahirin al-haq, sebab mereka dah bulat kerana Allah. Paling kurang mereka akan kena apa? Paling kurang mereka akan kena cacian orang, celaan orang. Waktu tu Allah kata dalam Al-Quran, la yakhafuna laumata laim, mereka tak takut celaan orang yang mencela. Tu yang lepas dalam situasi tegas, tetap, kemas, berdiri atas kebenaran. Mereka kuat dengan Allah. Dan lepas dalam hati lepas tersemat, Allah SWT, kami ni kalau mati pun kami sanggup. Habislah. Subhanallah, SWT. Sebab itu inilah taifah Sayyidina Muhammad yang dipersiapkan oleh Allah sepanjang zaman, di semua tempat, di sepanjang masa. Tetap ada golongan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti golongan yang menampilkan diri duk atas kebenaran ni, mereka terlebih dulu mereka telah mendapat yufaqihu fiddin, mereka faham perkara yang berkait dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kerja ni dia mesti dibawa oleh orang yang faham tentang agama. Kalau tak faham perkara agama, kerja nak meletakkan Islam berdaulat ini tak akan mampu dibuat. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك